Okey, dah lihat keadaan cuaca, lepas tu boleh buat perancangan. Nak balik kampung siapa dulu? Ini merupakan satu orang kata pertelingkahan, perbincangan yang mulanya bincang tapi akhirnya jadi pergaduhan disebabkan macam situasi tu tak menang-menang. Jadi macam mana caranya untuk kali ini kita nak berkongsi balik kampung mana tahun ini supaya adanya muafakat dan boleh ada akhirnya menang-menang antara keluarga suami ataupun isteri. Jadi kita nak bersama-sama dengan Kak Tam pada waktu ini, pakar motivasi kita. Assalamualaikum Kak Tam. Waalaikumsalam. Ya, macam cara Kak Tam cerita pasal raya ni. Ya, betul. Tapi sekarang ni cerita pasal situasi nak balik kampung mana tahun ni sebenarnya. Suami atau isteri Kak Tam? Dominan yang mana satu sebenarnya bila datang nak buat keputusan ni? Okey, sebenarnya ini adalah satu isu yang sensitif. Lepas ni jangan marah Kak Tam suami isteri kalau ada sedang berbincang ni, keputusan terakhir belum dibuat, jangan salahkan Kak Tam. Okey. Jadi pada pandangan Kak Tam lah, isu nak balik hari raya ni, bercuti hari raya ni sebenarnya dia adalah satu isu yang sepatutnya tidak dijadikan isu. Kerana pada dasarnya kita perlu memahami sama ada isteri atau suami, dua-dua ada mak. Dua-dua ada ayah kalau masih ada lagi. Dan kalau tak ada pun, adik-beradik mereka masih ada. Sebab Kak Tam ada mendengar lah ni. Dia cakap, tak payahlah balik raya rumah you pasal mak ayah you pun tak ada, dah meninggal. Jadi yang ada mak ayah I lah, metua lah kiranya kan. Tak boleh macam tu Kerana walaupun dah tak ada ibu bapa, tapi adik-beradik masih ada. Jadi perasaan nak balik ke kampung, ke rumah sendiri tu, walaupun kadang-kadang kalau ni dah tak ada ibu bapa tu, rasa nak balik, nak bersama adik-beradik, dia lagi besar berbanding dengan ketika ibu bapa masih ada lagi. Jadi benda ni lah yang harus difahami oleh pasangan. Jadi pada Kak Tam, di mana nak beraya, kita kena faham kedua-dua ada mak, masing-masing mak masing-masing semua nak anak masing balik ke rumah. Apa akan jadi kepada anak-anak kita ni, anak dan menantu kita ni kan, suami isteri, apa akan berlaku kalau kita sebagai mak, sebagai ayah, kita nak anak kita di pagi raya berada di rumah kita. Jadi Kak Tam sangat harap persoalan ni difikirkan oleh setiap ibu bapa di Malaysia. Di manakah anak-anak ni patut beraya, pasangan suami isteri ni, jika kita sebagai ibu bapa kita nak anak kita ikut mana pun, kita nak anak kita ada di rumah kita. Ya, tu sudah pasti. Tapi bila ibu bapa tu, contohnya ibu bapa yang ada kat kampung ni, dia pula campur tangan. Dia kata, awak kena balik sini, kesian abah ni. Macam dia buat cerita-cerita yang macam supaya anak ni rasa bersalah. Nak kena balik juga kampung tu. Yang campur tangan ni untuk anak-anak balik kampung ni macam mana pula Kak Tam? Pada pandangan Kak Tam lah. Jikalah apa yang Kak Tam beri pandang ni boleh diterima oleh warga Malaysia. Apabila seorang anak kita itu telah berkahwin dan mereka telah ada keluarga sendiri, pada pandangan Kak Tam, kita harus meletakkan mereka itu sebagai pembuat keputusan. Biarlah mereka yang memutuskan ataupun menyatakan apa yang mereka inginkan sebenarnya untuk hidup mereka. Sebagai ibu bapa, pada Kak Tam sewajarnya kita buat tak faham je. Kita buat tak tahu je mana mereka nak beraya. Jangan kita berikan soalan berupa provokasi. Raya mana tahun ni, berapa hari cuti? Tahun lepas kalau tak silap mak, boleh pula tak silap mak. Boleh pula macam boleh pula macam konon-konon macam terlupa kan. Kalau tahun lepas kalau tak silap mak, beraya di sana kan. Jadi benda-benda macam tu. Sebab pada Kak Tam, setiap pasangan ni dia akan ada kewajaran dia kenapa dan di mana dia nak beraya. Jadi kita cuba biarkan mereka untuk meminimalkan pergaduhan di pagi Aidilfitri. Ya, tadi Kak Tam ada sebutkan tentang macam kalaulah ibu bapa sendiri tu dah meninggal dunia, pergi keluarga mentua saja kan. Jadi dalam situasi macam ni kita nak yakinkan pasangan kita yang macam, yelah saya tahu sini ada ibu bapa awak lagi, tapi saya pun nak balik kampung jumpa adik-beradik. Tapi mungkin pergaduhan tu boleh berlaku disebabkan kata kita kena santuni orang tua. Adik-beradik tak apa, tu nombor dua. Kalau macam ni macam boleh Kak Tam? Sebenarnya kisah macam mana kita nak meyakinkan pasangan kita ni kan supaya dia memahami keadaan kita, sebenarnya itulah punca pergaduhan. Apabila kita cuba memahamkan tu, dia permulaan ni kita cuba memahamkan, dan apabila satu pihak lagi merasakan ini hak dia untuk raya di rumah mak dia pada tahun ni, dan dia akan memulakan satu keadaan yang tegang, dan kesudahnya dia berakhir dengan pertengkaran, yang mana biasanya dia akan berkesudahan dengan perkataan suka hati you lah nak pergi. Nampak tak dekat situ? Dia bermula daripada usaha kita untuk memahamkan pasangan. Di sinilah pentingnya bukan untuk memahamkan pasangan pada pandangan Kak Tam, tetapi pentingnya toleransi. Tolak ansur, kefahaman, timbang rasa,
dan apa yang kita boleh letakkan diri kita di tempat seseorang itu. Pada Kak Tam, ianya adalah satu yang lebih baik jika kita amalkan dan jadikan satu budaya hidup. Maksudnya kita jangan fahamkan pasangan kita, tetapi pasangan ni perlu memahami keadaan, lebih bertoleransi. Ya, kena saling berbicara lah sebenarnya kan. Jangan tunggu sampai nak dekat raya puasa ni baru nak berbincang pasal macam mana. Kena dari awal sebenarnya Kak Tam supaya ada situasi menang-menang tu. Okey Kak Tam, kalau dalam situasi cuti pendek, cuti panjang ni kan, nak pergi beraya kat sini, nak panjang sikit. Kalau nak pergi sini, yang pendek sikit. Jadi dalam situasi ni macam mana kita nak dapatkan menang-menang tu sebab kita kalau macam mana kita buat keputusan pun kita akan dipengaruhi oleh pasangan kita. Ya, dia apabila melibatkan dua pihak ni kan, macam mana sekalipun pembahagian ni, dia akan melibatkan rasa sakit hati satu pihak. Tidak akan ada satu keputusan situasi menang-menang ni pada pendapat saya. Dia hanya cantik pada perkataan saja. Apabila sampai kepada keputusan, dia akan ada situasi menang kalah. Dan itulah pencetus pergaduhan. Jadi kita ambil satu contoh. Kalau cuma ada cuti 4 hari dan seorang di Kelantan, seorang di Kedah. So macam mana kita nak wujudkan situasi menang-menang? Sepatutnya di situlah situasi bertolak ansur, memahami, dan pada pandangan saya ianya adalah perlu berasaskan kepada kewajaran. Contoh, kalau kita memang dah duduk di KL, mak ayah kita memang ada dah di KL, setiap hari, setiap minggu jumpa mak ayah di KL. Kalau mertua di Kedah, apa salahnya ke semua cuti itu digunakan untuk beraya di Kedah? Tak payahlah nak menambahkan jumlah kenderaan di jalan raya, menyusahkan masyarakat dan negara. Kan? Dia bermula dengan kefahaman kita. Okey, kefahaman satu perkara. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada situasi mana contoh kan, ada dua-dua masih lagi ada ibu bapa. Jadi kebetulan memang dah dibuat gili-gili setiap tahun. Okey, kali ni giliran awak, hari giliran saya pula. Kebetulan kalau itu giliran suami, tetapi isteri kata, abang, mak saya tak sihat, saya takut tak sempat, tahun depan tak dapat raya sama. Dalam situasi ini dilema juga Kak Tam. Menggigil juga suami nak macam mana ni? Ni macam mana Kak Tam? Kak Tam memang ramai yang bertanya kepada Kak Tam soalan ni. Apabila kita menggunakan sistem giliran dan apabila sampai waktu giliran salah seorang daripada mereka ni dan terjadi satu keadaan yang memerlukan yang mereka yang terlibat tu perlu berada di tempatnya pada waktu yang bukan giliran dia. Jadi bila keadaan ni berlaku, seorang menuntut ini I punya giliran, ke mana pun I nak. Yang seorang ni pula berada dalam satu keadaan dia perlu berada di situ. Contoh berlaku kematian, sakit pening macam yang Ani cakap. Satu keadaan yang keluarga akan berpisah keluar negara macam tu. So tahun ni last dapat beraya bersama. Jadi di sinilah yang Kak Tam ingin sangat berpesan supaya kita menggunakan budi bicara dalam setiap urusan kehidupan kita. Budi bicara sebenarnya adalah sesuatu nilai hidup yang akan menyenangkan urusan rumah tangga dan juga seluruh kehidupan kita. Ayat yang simple, budi bicara. Budi bicara. Ya. Kata kalau tadi kita soal tentang ibu bapa mentua semua tu kan, dia main drama pula, dia masuk campur tangan tu, dia bukan cara tu mak rasa dia bukannya tu. Dia lebih kata mak ni sakit. Dia macam pura-pura supaya mereka akan fikirkan untuk balik ke kampung. Kata memang sangat percaya kejadian tragedi balik raya ni kan berlaku dengan pertelingkahan, bermasam muka. Dia banyak didorong oleh ibu bapa. Sama ada anak tu sendiri terlalu gairah nak memuaskan dan nak menggembirakan hati ibu bapa, dan ibu bapa tu pula ikut mana pun keegoan dia sebagai ibu bapa tu, sebagai mertua, siapa lebih handal, siapa lebih lebih kuat kan, mertua ke menantu. Anak lelaki akan dengar cakap isteri ke dengar cakap mak. Di sinilah sebenarnya satu kerugian. Pada Kak Tam, apa salahnya hari ini setiap ibu bapa, senyum sikitlah, setiap ibu bapa di Malaysia supaya menekankan dan meletakkan keutamaan kepada diri kita ni bahawa kebahagiaan anak kita tu adalah segala-galanya. Mempermudah urusan anak itu adalah kebahagiaan untuk ibu bapa. Jadi Kak Tam rasa kan kalau semua ibu bapa mengamalkan sikap yang macam ni, maka Kak Tam percaya takkan timbul isu nak balik mana ni takkan timbul. Ya, ni isu konflik keluarga. Ya. Walaupun kita ni mungkin buat sistem penggiliran, situasi menang-menang, tapi ada juga situasi macam pasangan kita tu terpaksa pergi ikut walaupun sebenarnya dia tak gembira balik kampung sebabkan macam layanan diberikan oleh keluarga mentua contohnya. Kadang gaduh, kadang perselisihan, lebih suka duduk dalam bilik berbanding dekat luar dan sebagainya kan. Jadi apa saranan pesanan yang Kak Tam boleh berikan kepada konflik
keluarga ni supaya situasi balik kampung ni semua dalam keadaan yang indah, gembira dan memori menjadi kenangan memori yang boleh disimpan sampai bila, yang cantik-cantik je supaya anak-anak pun boleh ikut contoh kan. Pesanan Kak Tam kepada dua pihak lah. Pertama kepada mertua, yang keduanya kepada menantu itu sendiri. Kepada mertua, apa yang Kak Tam boleh pesan dan sebagai pengalaman Kak Tam sendiri sebagai seorang sebagai seorang mertua, kita jangan meletakkan sebarang expectation, sebarang satu penanda aras untuk kesempurnaan seorang menantu. Kerana bagi Kak Tam, yang paling penting adalah sempurnanya seorang wanita tu di mata suaminya. Bukan di mata kita sebagai seorang ibu. Jadi pada Kak Tam, siapa pun yang datang ke rumah Kak Tam sebagai seorang menantu, datanglah dengan apa saja karakter, datanglah dengan apa saja budaya, Kak Tam menerimanya sebagai menantu saya. Yang saya tidak meletakkan sebarang harapan kepada dia untuk dia menjadi begitu dan begini. Dan sebagai seorang mertua pula, kita buat sesuatu ikut kemampuan. Jangan di luar kemampuan kita. Contoh, kita tak larat masak banyak. Kenapa kita mesti nak memasak banyak? Atas sebab kita nak menjamu menantu, menjamu anak. Tetapi menantu tak tolong. Sebab perempuan, menantu tak sama macam kita dulu. Zaman kita jadi menantu dulu lain. Sekarang ni lain. Jadi mereka ni balik kadang dengan tugas yang tak habis, dengan kerja pejabat, dengan gadget dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak samakan. Jadi pada pandangan Kak Tam, kalau kita nak aman, kita biarkanlah menantu kita ni ikut dia. Dan kita pula sebagai mertua, kalau kita tak larat masak, kita jangan masak. Mari kita berlapar bersama-sama. Bagus ada mentua memahami Kak Tam. Kak Tam memang cara Kak Tam macam tu. Dan jangan lupa pula macam menantu kan. Macam menantu, sebagaimana sekalipun anda usahakan diri untuk menyesuaikan diri dengan budaya keluarga suami anda. Bukan lama pun, 2-3 hari saja. Jadi cuba tahankan air muka, cuba tahankan percakapan, cuba tahankan gerak-geri supaya tidak melukakan hati orang tua. Kerana orang tua ni dia sensitif. Sebab itu timbul peribahasa, pukul anak, sindir menantu. Benda-benda macam ni kita patut elakkan. Ya, baik. Jadi itu dia untuk situasi menang-menang ni bukan soal balik kampung semata-mata, tetapi juga menjaga hati dan perasaan, saling memahami. Jangan buat hal sendiri seolah-olah macam gaya itu kita punya seorang je kan. Jadi kita kena fikirkan juga perasaan orang lain. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Kak Tam, pakar motivasi kita bersama kita pada waktu ini, dan kita doakan semua yang sedang menonton pagi ni kan, yang sedang merancang untuk pergi balik kampung sebagainya, adalah situasi menang-menang yang telah pun berjaya Kak Tam usik perasaan daripada pagi ini. Okey, baik, waktu ini kita nak bawakan kepada anda cerita pagi dari Sarawak pula, berkongsi tentang sabuk hitam penyeri raya. Dan apa kisahnya, kita terus bersama dengan pelapornya Fazril Hisham Afandi. Silakan. Petek. Hani.